Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi bersama dengan cikgu bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, kelas 2 adil dan 2 fasil. Jadi hari ini adalah hari Rabu 3/3/2021. Masa bersama dengan cikgu 12.30 tengah hari hingga pukul 2 petang ya. Okey, kita teruskan pada slide yang berikutnya. Okey, kita masuk subtopik yang baru iaitu 2.19 menilai model 3D yang telah dihasilkan. Kedua, menjana idea untuk penghasilan reka bentuk yang lebih efisien. Jadi objektif kita menilai model. Kita akan membuat penilaian terhadap model dan setelah kita menilai model 3D tersebut, kita menjana idea untuk penghasilan yang lebih bagus, efisien. Okey, jadi kriteria kejayaan kita di akhir sesi pembelajaran kita hari ini, pelajar berjaya menilai dan menjana idea. Okey, menilai dulu, kemudian barulah menjana idea untuk penambahbaikan pada model 3D yang telah dihasilkan. Okey, kita pergi pada isi kandungan pelajaran kita hari ini. Okey, apa yang pelajar telah pelajari sebelum ni, cikgu ulang balik. Okey, pada peringkat awal dalam bab kedua ini iaitu aplikasi teknologi. Okey, pengetahuan yang telah cikgu sampaikan pada kamu iaitu tentang teknologi. Kita ada teknologi pembuatan, lepas tu proses-proses pembuatan. Kemudian membanding beza antara teknologi pembuatan konvensional dan pembuatan moden. Jadi ini yang cikgu dah sampaikan sebelum sampai hari ini. Jadi ini pada peringkat awal dulu iaitu cikgu sampaikan teori-teori, fakta-fakta ataupun pengetahuan berkaitan dengan teknologi. Kemudian kemahiran yang cikgu sampaikan, proses yang kedua iaitu membuat lakaran model 3D bermaklumat. Membuat lakaran. Kemudian menganalisis tentang lakaran. Kemudian kita maju lagi setelah kita menganalisis dari segi elemen dan prinsip, kita membuat proses acuan. Kemudian kita acuan menggunakan pen 3D, elektrostatik pada pertemuan kita yang lepas. Okey. Dan hari ini adalah peringkat yang terakhir, iaitu kita buat penilaian terhadap model 3D. Kita kena buat penilaian terhadap model 3D yang telah kita hasilkan. Okey, kemudian kita akan membuat penjanaan idea kembali kepada model tadi untuk menjadikan reka bentuk tu lebih efisien. Okey. Ini kesimpulan yang kita belajar. Okey, pada peringkat yang pertama pengetahuan cikgu sampaikan. Pada peringkat yang kedua kemahiran awak lakukan iaitu melakar, membuat acuan. Okey, last sekali barulah proses analisis iaitu kita menilai model yang telah kita hasilkan. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, menilai model 3D yang telah dihasilkan. Apa tujuannya? Okey, model 3D, contohnya gasing yang telah kita siapkan, kita perlu nilai sebelum produk sebenar dihasilkan. Jadi model yang kita hasilkan tu sebenarnya nak menuju kepada produk sebenar yang akan kita jual di pasaran. Jadi sebelum kita menghasilkan produk sebenar, kita kena buat model. Dan model ini perlu kita nilai terlebih dahulu. Okey, tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan yang mungkin timbul. Mesti model kita mempunyai kelemahan dari segi elemen dan rupa bentuk. Jadi berikut di sini dinyatakan borang penilaian reka bentuk produk, di mana dalam borang ini ada pertanyaan, jawapan ya ataupun tidak, dan mempunyai dua perkara besar yang perlu kita nilai, iaitu elemen dan yang kedua prinsip.
Okey, contoh elemen garisan, rupa bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Okey, manakala prinsip reka bentuk pula ialah keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, harmoni. Jadi aspek-aspek ni perlulah kita nilai pada model 3D kita. Model 3D kita. Okey, sama ada jawapannya okey, pada borang penilaian tu okey, sama ada ya ataupun tidak. Maksudnya bagus ataupun tidak bagus menepati penilaian kriteria yang telah ditetapkan. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, cikgu harapkan slide ni pelajar dapat buat nota ni penting cikgu dah kemas kinikan rupa bentuknya. Okey, borang penilaian reka bentuk tujuannya dibahagikan kepada dua, iaitu elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk. Jadi contohnya gasing ni okey, garisan lurus dan bengkok. Rupanya geometri bentuknya bulat, sfera, silinder pun ada kan. Okey, rupa geometri bentuk oval tekstur licin dan berkilat diperbuat daripada plastik kan. Saiznya, ketebalan, kedalaman dan ketinggian ada ke tidak, warnanya, saduran tembaga ada ke tidak, okey, ruang stabil dan simetri. Jadi persoalan-persoalan berkenaan dengan penilaian elemen reka bentuk ini sama ada menepati kriteria, kita tandakan ya ataupun tidak. Okey. Begitu juga dengan prinsip reka bentuk. Dari segi keseimbangan, adakah gasing ini berpusing dengan baik? Pengulangan, adakah gasing ini terdapat corak yang berulang pada badan gasing? Kemudian, adakah gasing ini mempunyai prinsip kontras, iaitu penggunaan warna yang betul? Begitu juga dengan prinsip kepelbagaian, rupa bentuk, prinsip kesatuan, cantuman bahagian yang kukuh, keringkasan, idea yang tidak kompleks, harmoni reka bentuk yang menarik. Jadi apa yang di-highlightkan di sini menunjukkan setiap prinsip reka bentuk bergantung kepada produk ataupun model. Ini model model yang akan dihasilkan seterusnya kepada penghasilan produk untuk jualan kepada pengguna. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, selepas kita menilai, maka kita kendaki pada proses yang terakhir, iaitu menjana idea terhadap reka bentuk yang kita nilai supaya menjadi lebih efisien, maksudnya lebih baik. Okey, setiap model atau produk dihasilkan perlu ditambah baik. Betul daripada semasa ke semasa. Jadi produk daripada dahulu sampailah sekarang berubah dia punya reka bentuk, fungsinya ditambah baik daripada masa ke semasa. Jadi produk ini perlu bersaing. Jadi bila kita tambah baik, produk ini relevan sepanjang zaman. Setiap produk mesti mampu bersaing antara satu sama lain maksudnya pengeluaran lain. Langkah ini bagi memastikan lebih kompetitif persaingan tu maksudnya produk tu relevan sepanjang tempoh jualannya, maksudnya ramai pengguna yang ingin memiliki produk tersebut dalam pasaran. Okay, ini contoh daripada gasing pada peringkat rekaan yang pertama sehinggalah gasing dijadikan permainan pada zaman sekarang Jadi dia melalui proses penjanaan idea yang berterusan dulu hinggalah sekarang. Jadi ini adalah proses penambahbaikan. Siapa yang nak gunakan gasing zaman dahulu pada zaman sekarang jadi ramai pengguna yang rasa tak menarik. Itu alasan lah. Jadi kita kena lakukan penambahbaikan
Okey, kemudian aspek yang perlu diberi perhatian. Jadi aspek-aspek yang perlu diberi perhatian ialah berdasarkan pada borang penilaian kita. Borang penilaian yang kita tandakan ya ataupun tidak. Yang sebelum ni lah. Daripada apa, aspek apa, elemen dan prinsip. Mana prinsip, mana elemen yang kita rasakan tidak, daripada aspek tersebutlah kita buat penambahbaikan, maka kita ubahlah rupa bentuk, warna, lepas tu ruang, saiz, lepas tu bahan, keseimbangannya, kita ubah supaya akan datang maka terhasillah produk gasing yang baharu. Okay, mungkin produk gasing itu dah tak perlukan yang sebelum ni pakai tali, lepas tu pakai penarik ataupun penolak. Sekarang ni pakai bateri pula. Mungkin jadi disebabkan penambahbaikan itulah berubah revolusi tentang produk gasing pada masa akan datang. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, ni contoh inovasi perlu dilakukan oleh pereka bentuk. Okey, dari segi fungsinya ditambahbaikan rupa, reka bentuk, kualiti dan estetik. Jadi contoh apa ni, penyangkut pakaian, sudu dan pengupas kulit kentang. Jadi jana idea yang lebih kreatif. Jadi daripada penyangkut baju, sekarang ni apa akan jadi pada penambahbaikan yang akan kita buat. Begitu juga dengan sudu. Itu juga dengan pengupas kulit kentang ni. Okey. Jadi jana idea supaya lebih kreatif dan buat lakaran reka bentuk yang lebih efisien. Jadi kita dah belajar melakar, kita buatlah dari segi apa. Yang paling pertama penting di sini ialah aspek elemen. Kita pergi pada satu-satu. Kita ada 7 elemen, kita ada 7 prinsip. Pergi pada satu-satu. Setiap produk kita hasilkan penambahbaikan. Pada slide yang berikutnya. Okey, ini kesimpulan daripada bab yang kita belajar, iaitu aplikasi teknologi, iaitu bab yang kedua. Daripada peringkat awal itu, cikgu terangkan bagaimana kita nak buat model acuan. Dalam model acuan tu ada beberapa peringkat. Kita mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Kemudian kita menguraikan proses pembuatan. Membanding bezakan teknologi konvensional dan moden. Kemudian kita buat proses model 3D. Banyak teknologi yang kita pelajari, tetapi kita dah pergi pada pembuatan model acuan. Nanti kalau tingkatan 3 awak bukan buat model lagi, awak dah buat penghasilan produk. Jadi masa peringkat awal ni, tingkatan 2 ni, awak belajar teknologi pembuatan berkaitan dengan model. Jadi dalam penghasilan model, kita akan belajar tentang cara nak melakar. Lepas tu kita menganalisis pada lakaran yang telah kita hasilkan. Kemudian langkah yang seterusnya, kita membuat acuan. Dalam membuat acuan tu, kita melalui proses sama ada nak memilih secara acuan ataupun penggunaan pen 3D. Kemudian kita belajar juga kemasan model 3D menggunakan elektrostatik. Ni dah siap ni. Dia masuk pada kemasan. Kemudian barulah habis sekali kita menilai, dan yang terakhir sekali penambahbaikan terhadap penilaian yang telah dilakukan terhadap model 3D yang dihasilkan. Itu saja untuk bab ini. Mohon pelajar berulang kali tengok video cikgu supaya lebih memahami. Itu saja. Kita tengok pada slide yang berikutnya. Tugasan hari ini ialah buat nota writing slide yang kelima. Satu muka surat aja. Salin balik. Kemudian kita ada latihan, iaitu salin dan jawab. Buku teks muka surat 41. Bahagian A sahaja.
iaitu soalan nombor 1, 2, 3, 4. Okey, salin dalam buku latihan. Okey, itu saja. Ini contoh soalannya. Okey, boleh lihat dalam buku tab muka surat 41 tu. Okey, bahagian A, soalan 1, soalan 2 sudah buat. 3 dan 4. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Cikgu Hairi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.